berkaitan dengan pengurusan sumber manusia. InsyaAllah kita akan terus bersiaran di Wan Alwi Wizard di FB page, Wan Alwi Wizard di Instagram, di YouTube, dan juga kita masukkan juga di Nadi Duit. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan memberikan manfaat pada semua usahawan yang berada di sana. Mudah-mudahan dia memberikan kekuatan pada kita untuk kita terus berbicara dan juga meneroka berkaitan ilmu sumber manusia. Okey, apakah mitos? Ya, kini kita ada dalam 2, 4, 6, 8 mitos yang biasanya yang kita tengok realiti sekarang dan juga masa depan yang akan berlaku lah. Okey, yang pertamanya adalah menjadi satu mitos bagi mereka yang masuk dalam dunia HR ni, biasanya mereka yang menyukai manusia, maknanya orang yang suka pada perhubungan, suka pada manusia, maka mereka boleh mengambil peranan, boleh berada dalam HR department. Itu yang kebanyakannya berlaku sekarang. Tapi hakikat sebenarnya untuk yang terbaik di masa hadapan adalah HR department ni bukannya didesainkan untuk memberikan terapi ataupun berkaitan dengan membahagiakan pekerja, memberikan satu keselesaan pada bekerja untuk berjumpa dengan HR department, dan mereka merasakan bahawa HR department ni memang akan pro pekerja dan memastikan pekerja happy lah. Hakikatnya tidak. Hakikatnya HR department, orang terlibat HR secara profesionalnya, mereka adalah individu ataupun satu unit, satu department yang bekerja keras untuk melahirkan satu praktis yang budaya dalam dunia pekerjaan yang menjadikan pekerja itu kompetitif mereka berada dalam syarikat, dalam organisasi, dan bukannya mereka mencari comfortable, mencari keselesaan. Sebab itulah sekarang ini orang bekerja bukan dia orang kekal satu dunia pekerjaan, bukan dia selesa kat situ. Selesa tu ialah daripada dalaman dia sendiri. Sebenarnya dia menjadikan individu yang kompetitif, individu yang pekerja-pekerja yang sentiasa mahu produktif dan memajukan syarikat. Itu fokus utama yang sebenarnya. Bukan menjadikan dunia HR ini, orang yang bekerja HR ni orang nak please orang je, tidak. Dia akan menghormati orang sekiranya orang itu follow sistem dan juga peraturan yang ada dalam organisasi. Itu yang kedua. Yang itu yang pertama. Yang keduanya ialah kita biasa mendengar mereka menyatakan sesiapa saja pun boleh bekerja dalam HR department. Siapa saja boleh menjadi HR manager. Hakikatnya tidak. Hakikatnya adalah HR ini ialah orang-orang yang mahu melaksanakan berbagai teori-teori HR dan juga praktis HR. Mereka menjalankan research, membaca-baca teori dan mengamalkan dalam dunia HR kerana mereka mahu menjadikan bahawa orang yang berada di dunia HR ini orang yang master teori dan master dalam praktisnya. Banyak berkaitan dengan teori, peraturan, berkaitan dengan ilmu HR yang perlu dilaksanakan untuk memastikan organisasi mempunyai pekerja-pekerja yang bersedia untuk bekerja secara produktif dan memajukan organisasi. Maknanya bukan semua orang lah dan boleh masuk dalam dunia HR ni. Dia kena ada kriterianya sendiri yang perlu difahami bahawa dunia HR ni bukan dunia untuk relax, tapi dia adalah dunia yang penuh dengan berbagai aktiviti latihannya untuk memastikan syarikat itu berada dalam posisi yang yang ada pekerja yang produktif yang menjana keuntungan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ramai yang menyatakan bahawa HR ni apabila dia deal dalam bisnes sebagainya, dia duduk dalam site yang sebelah yang orang kata untuk orang kata soft side lah, side yang dianggap sebagai tidak penting, dan mereka menganggap bahawa HR ni dia tak ada tanggungjawab yang penuh dalam syarikat. Hakikatnya tidak. Hakikatnya HR ini dia mesti fokus pada praktis budaya yang memastikan bisnes itu ada result dan sesuatu yang dibuat itu boleh dimeasure. Maknanya produktiviti pekerja itu boleh dimeasure, dinilai supaya dia akan dapat satu peruntukan yang boleh melaksanakan berbagai aktiviti untuk memajukan pekerja dan memajukan syarikat. Dan dia sebenarnya dunia orang yang terlibat dengan HR, profesional HR ini ialah orang yang mesti belajar bagaimana untuk translate dalam dunia pekerjaan produktiviti yang suka nak diukur itu orang kata melahirkan akhlak, attitude, behavior, gerak kerja yang kadang sukar nak diukur kepada sesuatu yang boleh diukur yang berbentuk kewangan. Maksudnya prestasi kewangan. Apakah nilai kewangan yang akan nampak apabila pekerja-pekerja ini dibangunkan. Maknanya bukan mudah lah tugas HR ni. Dia bukan benda yang leisure.